Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 20 Februari bersama saya Zaim Zamani. Minggu ini kami bawakan perkembangan terbaru isu Palestin. Nampaknya setiap hari pasti ada rakyat Palestin yang terbunuh dalam usaha mempertahankan tanah suci itu. Selasa lalu seorang lagi remaja Palestin maut selepas ditembak tentera Zionis dalam satu tunjuk perasaan di tebing barat. Batu yang dilemparkan Nihad Bahuti 19 tahun dibalas dengan tembakan peluru hidup tentera Zionis sehingga mengorbankan nyawanya sendiri. Perkara itu disahkan Kementerian Kesihatan Palestin bahawa seorang rakyatnya terbunuh setelah terkena tembakan rejim Israel di perkampungan Nabi Saleh di barat Laut Ramallah. Menurut kenyataan tentera Zionis, insiden bermula apabila puluhan rakyat Palestin yang mengikuti demonstrasi tersebut menghampiri pos tentera bersebelahan jalan utama dan komuniti di situ. Mereka dilaporkan melempar batu ke arah pos tentera tersebut sebelum berlaku pertempuran antara kedua-dua pihak. Di satu pihak guna batu, yang satu lagi guna senjata api. Dahlah guna senjata api, guna peluru hidup pula. Akhirnya, tembakan itu mengenai seorang remaja 19 tahun, Nihad Bahuti, sehingga menyebabkan dia cedera parah. Nihad sempat dikejarkan ke hospital tapi sudah terlambat. Dia meninggal dunia ketika menerima rawatan kecemasan. Menurut abang mangsa Ihab Bahuti, Nihad ialah bekas tahanan yang dipenjarakan dan diseksa Zionis Israel sejak tahun 2018. Selepas lebih 3 tahun di penjara, Nihad yang baru dibebaskan terus menyertai mana-mana demonstrasi yang menentang tentera Zionis. Memang hati kental betul. ذكرت لك نهاد أسير وجريح أكثر من مرة، ونهاد الاحتلال يعرفه جيدا من هذا الذي يقوم بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. نهاد تم اغتياله بدم بارد وفي وضح النهار، وهذه الجريمة لا تزيدنا إلا قوة وإصرارا على مواصلة درب الشهداء ودرب الجرحى. قلت بدي يابا ابني لك، بدي اجوزك ويقعد واحد قال يابا ما تغلبش حالك. بصراحة أنا كل وقت رايح تسمع إني جاي مستشهد. أنا خلص أنا زلمي مش قادر أمرك عن يهودي سكناجي ملوش لا أصل ولا فصل من عند النبي صالح في طريقنا وأشوفه وأتصور أنا هو اللي يفتشني مش أنا اللي فتشه. Tragedi yang meragut nyawa Nihad Bahuti berlaku kurang 2 hari selepas seorang lagi remaja maut ditembak tentera Israel berhampiran Bandar Jenin di tebing barat. Baik, masih di Palestin. Suasana di Baitul Maqdis terus menjadi tegang, terutama di kawasan kejiranan Sheikh Jarrah ketika demonstrasi berlangsung di mana penduduk Palestin membantah penempatan haram Zionis. Pada Jumaat lepas, rakyat Palestin membentang sejadah di atas jalan tar untuk menunaikan solat fardu Jumaat sebelum berlangsungnya demonstrasi yang turut disertai ratusan aktivis dan sukarelawan. Pasukan polis berkuda Israel cuba menyuraikan peserta demonstrasi setelah mereka enggan meninggalkan tempat tersebut. Saksi di lokasi mengatakan ada beberapa peserta demonstrasi yang ditahan. Namun seperti biasa, dakwaan itu dinafikan polis Israel. Sebelum ini ketegangan di kejiranan Sheikh Jarrah meningkat sejak Mei tahun lalu sehingga mencetuskan pertempuran di Gaza yang menyebabkan ramai kematian. First of all, first thing is that it's my duty as a Palestinian to stand here like with every other Palestinian who is struggling for their homes, for their lands. That's the first thing. Second thing is like they need our support also. So first thing is personal. Second is that they need our help and we have to stand. It's justice. We're standing for justice basically. احنا باذن الله صامدين، يعني هنونا وضربونا وضربوا نسواننا، اولادنا هون بتقدروا تفحصوا انتم نص شباب الشيخ جراح محبسه. Penentangan itu menjadikan kawasan kejiranan Sheikh Jarrah muncul sebagai simbol perjuangan Palestin melawan penduduk haram Zionis di timur Baitul Maqdis. Selain Sheikh Jarrah, situasi tegang turut meningkat di perkampungan Bita di wilayah Nablus. Puluhan penduduk di Bita
berkumpul dan melemparkan batu ke arah tentera Zionis membantah pencerobohan tanah air mereka. Kedua-dua pihak berbalas serangan. Ada juga rakyat Palestin melempar batu menggunakan lastik buatan sendiri. Mereka tetap melawan walaupun dibalas dengan tembakan dan gas pemedih mata oleh tentera Zionis. Meskipun tiada mangsa terkorban, difahamkan ada penunjuk perasaan yang tercedera dan terpaksa dikejarkan ke hospital. يأتي هذه الفعالية لأن نقول لهذا المحتل ولشداد الآفاق أن بيتا لا زالت على عهد الشهداء، بيتا لا زالت على عهد الدماء، بيتا لا زالت تدافع عن أرضها مهما كلفتها من أثمان، بيتا لا زالت تقاوم ولا زال فيها القوة لكي تقف. Sebelum ini, Australia menyenaraikan sayap tentera Hamas Brigade Al-Qassam sebagai kumpulan pengganas. Kali ini, pergerakan Hamas pula disenaraikan sebagai organisasi pengganas. Tindakan itu jelas menunjukkan Canberra juga akur dengan tekanan Israel sekaligus membantutkan usaha mencapai keamanan serta pembangunan semula di semenanjung Gaza. Susulan tindakan itu, mana-mana pihak dilarang menyalurkan sokongan atau bantuan keuangan kepada Hamas atau mereka boleh dikenakan penjara sehingga 25 tahun. Dalam pada itu, Australia turut mendakwa Hamas mengganggu pilihan raya Palestin dan menyebabkan ketidakstabilan politik di negara itu. Keputusan yang dibuat Canberra itu turut mendapat pujian oleh Perdana Menteri Israel sendiri, Naftali Bennett. Masa ini dia cakap Hamaslah pengganas yang kejam, padahal dia tak sedar berapa banyak tanah dia dah rampas dan berapa ramai rakyat Palestin kena bom. Sebelum ini, Amerika Syarikat dah lama senaraikan Hamas sebagai organisasi pengganas, kemudian diikuti beberapa negara Eropah termasuk Britain pada penghujung tahun lalu. Brigade Al-Qassam pula sejak 2001 lagi dikategorikan sebagai kumpulan pengganas oleh Britain. Dalam pada itu, kumpulan pejuang di Palestin mengecam sekeras-kerasnya pengumuman kerajaan Australia yang menamakan seluruh organisasi Hamas sebagai kumpulan pengganas. مثل هذا القرار هو يتعارض بشكل جذري مع القوانين والقرارات الدولية التي تكفل لشعبنا الفلسطيني المقاومة ضد هذا الاحتلال. من يجب أن يصنف إرهابي هو الاحتلال الذي يتعمد قتل المدنيين من الأطفال والنساء كما يحدث في الضفة والعدوان على قطاع غزة. Tindakan yang mencetuskan pemusuhan itu dilihat selari dengan tuntutan negara haram Israel untuk menjenayahkan perjuangan rakyat Palestin yang mempertahankan tanah airnya sendiri daripada serangan Zionis Israel. Sejak 2007, Hamas yang ditubuhkan pada 1987 telah mentadbir dan menjaga kebajikan penduduk Palestin di semenanjung Gaza yang berterusan ditindas rejim Zionis. Alhamdulillah bertemu kembali. Sejak beberapa minggu lalu, kecoh satu dunia tentang konflik antara Rusia dan Ukraine sehingga ada yang mengatakan Perang Dunia Ketiga akan berlaku dalam masa terdekat. Ia apabila hampir separuh kekuatan ketenteraan Rusia ditempatkan di sempadan Ukraine, seolah-olah mempamerkan Rusia sudah bersedia untuk melancarkan serangan ke atas bekas negara Soviet itu. Adakah peperangan bakal berlaku? Menurut risikan pertahanan Amerika Syarikat, ketika ini lebih 150,000 tentera ditempatkan berhampiran sepadan Ukraine dan berada dalam posisi menyerang. Tindakan Rusia itu pastinya menggugat keselamatan Ukraine yang sebelum ini pernah menghadapi konflik dengan kuasa besar dunia itu sehingga menyebabkan wilayahnya Crimea dirampas Rusia pada 2014. Rusia mula memberi tekanan terhadap Ukraine sejak negara itu menyatakan hasrat untuk menyertai pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang sudah pasti akan menggugat pengaruh Rusia di rantau itu. Menurut pakar geostrategis Profesor Azmi Hassan,
Usaha diplomasi antara Moskow dengan NATO yang diketuai Amerika Syarikat masih berjalan walaupun beberapa siri perjumpaan sebelum ini belum mencapai kata sepakat antara kedua-dua belah pihak. Kalau Putin nak serang, memang dah bersedia dah. 170,000 askar dengan segala kelengkapan dah bersedia. Memang boleh serang. Dan pemberontak di Donetsk, juga di Donbas sudah bersedia. Crimea juga di bawah pengaruh Rusia sudah bersedia. Tapi belum lagi berlaku kerana Putin tahu ada tekanan ekonominya, ada kekangan ekonominya. Jadi bagi saya, Putin hanya nak menjaga air muka, Presiden Biden juga nak menjaga air mukanya supaya dapat jalan tengah. Jadi saya melihat diplomasi itu masih boleh dilakukan walaupun kalau kita baca media-media dah imminent sangat dah akan berlaku peperangan umpamanya. Tapi diplomasi itu belum lagi berakhir. Tambahnya, penyertaan ke NATO adalah penting bagi Ukraine demi survival ekonomi dan keselamatan tanah airnya, selain mengelak daripada dibuli lagi oleh abang besarnya iaitu Rusia. Sejak beberapa dekad lalu, satu persatu negara di rantau itu menyertai NATO, antaranya Poland, Hungary dan Republik Czech, dan sikit demi sedikit mengikis pengaruh Rusia di rantau tersebut. Apapun, masyarakat dunia pasti mengharapkan agar konflik tersebut berakhir dengan jalan diplomasi tanpa berlaku pertumpahan darah. Sebab kita tahu nilainya terlalu besar untuk ditanggung bagi sebuah peperangan yang tidak diperlukan. Baik, sekian Global Al-Hijrah untuk minggu ini. Sebelum berpisah, jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan berita menarik dan artikel eksklusif. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.